Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, puji-pujian kita ucapkan, kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan kelas kita buat siri yang ke-40, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang kemusykilan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Malam ini merupakan siri yang terakhir perbincangan kita tentang Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Namun, jika kita mengambil kira daripada kelas hari yang pertama sehinggalah kelas pada malam ini, alhamdulillah, ya, kita dah sampai kepada Rasul yang ke-9. Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam senarai semak yang pernah selalu dikongsikan pada Saban Minggu, sebelum kita memulakan perbincangan, saya biasanya akan membentangkan senarai semak para Nabi dan Rasul yang ada dalam kitab rujukan utama yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan perempuan, itu kitab Mawaqiful Anbiya'i fil Quran. Okey, kitab ini dia dikarang oleh dia dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okey, dalam kitab ini ada beberapa rasul yang kita akan perbincangkan. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada rasul yang keberapa ni? Kita dah sampai pada rasul yang ke-8, 9 Nabi Daud, dan insya-Allah mungkin minggu hadapan kita masuk kisah Nabi Allah Sulaiman. Okey, kita tengok terlebih dahulu perincian lanjut senarai topik-topik dalam kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey, lihat pada kejap ya. Sekejap. Saya ni nak mencari dia punya pen sekejap. Okey. Kalau kita tengok dekat nombor 4 ni, okey, kita akan mulakan malam ini yang kemusykilan yang keempat, kisah bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam menyelesaikan isu 99 ekor kambing betina yang dimiliki oleh seorang lelaki, kemudian ada saudaranya memiliki seekor kambing. So, kita akan bincangkan bagaimanakah munculnya kes tersebut kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, kerana cerita tersebut dia macam agak pelik, bukan pelik dari sudut apa, pelik dari sudut siapa mereka yang datang, macam mana mereka boleh datang ketika mana Nabi Allah Daud sedang beribadat. Okey, kemudian kita akan bincangkan yang kelima, iaitu apakah pendirian ataupun keputusan Nabi Allah Daud terhadap kes tersebut, dan kita akan perincikan ada beberapa kemusykilan berkenaan dengan keputusan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi malam ni kita belajar secara ringan, santai. Okey, kita tak ambil waktu yang lama. Kalau cepat habis kedua-dua perbincangan ni,
tamatlah pengisian kita. Baik, saya izinkan saya paparkan nota dalam bentuk PowerPoint. Okey, kita tengok nota dalam bentuk PowerPoint. Okey. Kemusykilan yang keempat dan kemusykilan yang kelima, tajuk telah kita bincangkan tadi. Kita terus pergi kepada melihat ayat rujukan yang kita nak dapatkan fakta tentang kisah tersebut. Okey, dalam surah Sad, surah yang ke-38, ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26 kan? Ada lebih kurang berapa ayat? Ada 6 ayat. Yang mana ayat-ayat ini kalau kita buka Al-Quran, dia berada pada muka surat 454. Jadi siapa ada Quran tu dia boleh buka. Tengok betul tak ayat dia? Betul tak surah itu? Okey. Ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena dapatkan dulu faktanya. Kemudian kita akan lihat di manakah dalam isi kandungan maklumat ini yang perlu diperjelaskan agar tidak ada yang tersalah faham ataupun mungkin kita akan timbul rasa sangsi tentang Nabi Allah Daud. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hal ataka. Sudahkah? Okey, sudahkah di sini adalah persoalan yang seperti berbentuk Allah ingin bertanya kepada Nabi. Sudahkah sampai ataka, sampai kepadamu. Okey, bukan bermaksud kisah Nabi Allah Daud ini belum sampai. Tetapi Allah bertanya di sini, sudahkah di situ sebenarnya membawa maksud kepada perakuan bahawa kisah itu dah dicerita pun kepada Nabi SAW. Tentang apa? Naba'u, berita. Ada satu berita, ada satu kisah. Al-khasmi. Okey, orang yang bertelingkah. Okey, dalam ayat ni kita jumpa perkataan al-khasmi. Kalau kita terjemah al-khasmi ni maknanya satu orang yang bertelingkah. Tapi satu orang di sini bukan dia gaduh diri sendiri. Tak ada orang bergaduh dengan diri dia sendiri. Melainkan mesti melibatkan pihak kedua ke pihak ketiga. Okay, tapi dekat sini walaupun seorang, tapi sebenarnya merujuk kepada dua orang. Okay. Ketika mana, okay, tasawwarul, mereka memanjat. Mereka memanjat al-mihraba, mihrab. Mihrab di sini, mihrab siapa? Mihrab Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa pula sampai perlu panjat? Kenapa tak tunggu je Nabi Allah Daud dekat depan pintu istana dia ke? Sebab kita tahu Nabi Allah Daud dia adalah seorang raja. Mesti dia mempunyai tentera-tentera dia, mesti dia ada orang kanan dia. Tapi kenapa tiba-tiba muncul seseorang, dua orang ketika Nabi Allah Daud berada di mihrab? Inilah kemusykilan dia. Okay, siapa mereka yang panjat mihrab Nabi Allah, boleh sampai kepada mihrab Nabi Allah Daud? Okay. Ayat 22, idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Okay, dalam ayat ini Allah cerita lagi. Nabi Daud buat apa dekat mihrab tu? Ketika mana mereka masuk jumpa Nabi Daud, lalu Nabi Allah Daud berada dalam keadaan mana? Fafazi'a, berada dalam keadaan terkejut dia. Terkejut di sini, kenapa dia terkejut? Kerana dia ketika itu berada di dalam rumahnya. Dia sedang beribadat. Kan? Kenapa mereka yang datang ni macam saya sebut tadi tu, dia tak tunggu dekat pejabat yang khas ke, betul tak? Kenapa tak tunggu dekat luar ke? Tunggu orang kanan Nabi Allah Daud, panggil Nabi Allah Daud, ada dua orang nak mengadu masalah ke? Tiba-tiba masuk ke tempat
mi'raj Nabi Allah Daud. Itu menyebabkan Nabi Allah Daud terkejut. Fafazi'a ni maksudnya terkejut. Okey. Adakah patut Nabi Allah Daud dia terkejut? Okey, secara umum kalau kita faham secara asasnya kan, orang yang tak kenal tiba-tiba muncul depan kita. Contoh kan, kita sedang berzikir dalam rumah kan, contohnya dekat depan kita berzikir betul-betul dekat bujuk ruang tamu rumah kita kunci kan, tak ada siapa, tiba-tiba ada orang datang dalam rumah kita, tak terkejut kan. Jadi Nabi Allah Daud itu menyebabkan dia terkejut. So terkejut di sini secara umum tidaklah mencemarkan kredibiliti seorang rasul kalau dia terkejut dan kalau dia takut. Tidak, sebab kita tahu memang para rasul ini juga mempunyai sifat yang takut, mempunyai sifat yang terkejut. Tapi separuhnya Nabi Allah Daud ni dia tak patut pun terkejut. Kenapa tahu? Kerana ialah perbahasan para ulama. Dia begini, kenapa sampai dua orang ini terpaksa masuk ke mihrab Nabi Allah Daud. Sedangkan kita belajar Nabi Allah Daud dia seorang raja. Maknanya seharusnya dia tidaklah menutup ruang kepada rakyat-rakyatnya untuk mereka bertemu. Jangan kita ambil raja macam sekarang. Kan ada singgasana dia waktu dia bersemayamnya. Kalau ikutkan, tak ada. Raja yang dia macam Nabi Daud kan dia ada kekuasaan. Tu tak, jadi rakyat nak jumpa dia mengadu masalah pada dia. Tak sepatutnya Nabi Allah Daud ini. Dia macam seperti ada waktu yang khas lah. Macam kita belajar zaman Nabi ni, tak, Nabi SAW pun seorang Rasul yang dia bila-bila orang boleh jumpa dia. Tapi dengan adab lah. Kan? Dia tak ada kira, dia ada waktu manusia nak jumpa dia. Jadi maksudnya yang lebih tepat, kata saya solah, yang lebih tepat, Nabi Allah Daud ni tak seharusnya dia terkejut. Kenapa? Kerana dia tahu dia raja, dia ada kekuasaan. So bila-bila saja orang boleh datang bertemu dengannya. Tapi ialah kenapa terkejut, sebab tempat tu tertutup. Kan? Jadi dari sudut agama memang tidak salah lah, sebab waktu tu adalah waktu Nabi Allah Daud untuk dia salat, untuk dia beribadah. Kan? Okay. Tapi yang lebih tepat sepatutnya macam dia sudah pun patutnya kena lebih bersedia lah dengan siapa-siapa pun yang boleh datang. Kita tahu kan, orang dulu kan, kota kampungnya kan, kota Beloknya, kadang-kadang malam-malam ada orang datang mengadu, kadang-kadang tengah pagi ada orang datang. Jadi itulah sifat seorang ketua. Tapi dari sudut umum Allah tidak menyalahkan Nabi Allah Daud kerana dia duduk kat mihrab tu. Kerana itulah waktu untuk ibadah. Namun kata saya solat lebih baiklah. Kan dia macam tak adalah sampai dia tertutup, sampai orang nak kena pergi ke mihrab. Itulah sedikit sebanyak ulasan Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Kemudian setelah dia terkejut, dalam keadaan dia agak takut, kejut dia. Kemudian kedua-dua lelaki itu mengatakan qalu, mereka mengatakan la takhaf, janganlah takut, dia kata. Nampak terkejut, lepas tu takut. Lepas tu seorang daripada dua lelaki tadi tu, mereka mengatakan, seorang daripada dua lelaki tu dia kata khosmani bagha ba'duna ala ba'dhin. Kita dapat terjemahan, mereka berkata, janganlah takut. Okey. Kami ni dua orang yang saling bertelingkah. Kami dua orang yang saling bergaduh. Okey. Daripada dua orang ni datang buat aduan kepada Nabi Allah Daud, maka
seorang daripada mereka ini mengatakan, fahkum bainana bil haqq wala tustit wahdina ila sawa'is sirat. Okey. Okey ya. Salah seorang dari dua orang tadi tu telah mengadu kepada Nabi Allah Daud. Okey, dia kata, seorang dari kami ni telah menzalimi yang lain. Okey. Maka jatuhkanlah hukuman. Berilah keputusan di kalangan kami ini dengan sangat adil. Jangan melampau. Maksudnya jangan bias. Kan? Serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Maknanya mereka kata daripada keputusan itu, bawalah kami kepada kebaikan. Okay. Masa ni Nabi Allah Daud, dia tak tahu siapa pula ni dua lelaki ni. Dalam keadaan dia terkejut dan dia takut tadi tu, tiba-tiba terus mereka mengadu masalah yang mereka sedang hadapi. Kemudian lelaki tadi ni, dia perincikanlah apa yang dilakukan oleh saudaranya kepada dia, sehingga dia mengatakan saudaranya telah menzalimi dia. Okey, dia perincikan. Dia kata, inna hadza akhilah. Dia kata, sebenarnya orang ini ialah saudaraku. Dia kata, adik-beradik aku. Dia kata, tetapi dia ni, okey, tis'un wa tis'una na'jah. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, dia kata. Jadi lelaki yang buka suara tu, yang dia yang berbicara tu, dialah yang bercakap kepada Nabi Daud, kan? Dia kata, saudaraku ni telah menzalimi aku, kan? Tolonglah bagi keputusan dengan adil, kan? Lepas tu dicerita lagi, saudaraku yang zalim aku ni, dia ni adalah saudaraku, kan? Dia adik aku. Dia ni kaya, ada 99 ekor kambing betina. Waliya na'jatun wahidatun. Aku ni pula ada seekor je kambing betina, dia kata. Lepas tu saudara aku ni pula, faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Lepas tu dahlah ada 99 ekor kambing betina. Lepas tu dia minta pula dekat aku, bagi je lah seekor tu yang ada kat engkau tu kepada aku. Dia minta, yelah kan, sebab dia ada 99, dia nak cukupkanlah 100. Dia minta lah kat aku seekor tu, wahai Nabi Daud. Lepas tu pula, akhirnya lelaki tu macam berdebat, berhujah. Akhirnya dia menang, dia dapat tewakan aku dalam perdebatan itu. Tak tahulah dia berdebat pasal apa, dia main, kan. Akhirnya lelaki tu macam berjayalah mendapatkan hak seekor kambing yang dimiliki oleh saudaranya itu. So saudaranya itu dah dari berapa ekor kambing? 100 ekor kambing. Dalam ni kita belajar, bahawa dalam Quran ada matematik ke? Ada bentuk-bentuk nombor. Nabi SAW tahu ke mengira nombor? Nabi tahulah mengira tentang nombor. Okey. Kemudian lepas Nabi Allah Daud dengar isu itu yang dikemukakan oleh pemilik seekor kambing betina tadi itu, tetapi akhirnya kambing itu telah diambil oleh saudaranya, maka apa jawapan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam? Nabi Daud kata, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Nabi Daud kata apa? Ish, dia ni, saudara engkau ni telah menzalimi engkau dengan minta seekor kambing kau tu, kan, supaya dicukupkan kepada kambing-kambingnya. Lepas tu Nabi Allah Daud ni, so kalau kita baca sampai sini, maknanya Nabi Allah Daud ni dia seperti mengatakan bahawa saudara yang ambil seekor kambing dia tadi tu adalah sebenarnya yang bersalah. So yang membuka
aduan itu yang bercakap, yang memukakan isu ini, dia tidak bersalah. Maknanya kambing dia yang seekor tadi telah diambil oleh saudaranya itu sebenarnya dengan cara yang salah. Okey. Kemudian Nabi Allah Daud terang lagi. Kenapa dah ada 99 ekor kambing nak ambil lagi seekor orang punya? Nabi Daud kata apa? Dan sesungguhnya memang ramai antara orang yang berkongsi itu setengahnya melakukan kezaliman kepada setengah yang lain. So Nabi Allah Daud kata, dia kata apa? Biasa macam itulah kan. Kalau dah kongsi sama-sama berniaga ni, kan kongsi sama-sama macam kambing tadi, kemungkinan dua beradik ni dia macam kongsi kan. Tak tahulah dia buat perniagaan apa. Mungkin dia buat perniagaan apa. Kalau kita ada kereta, mungkin sewakan 99 biji kereta untuk sebiji kereta. Kan? Kongsilah sama-sama. Akhirnya saudara kata, bagi akulah kereta tu. Kan? Jadi, Nabi Allah Daud kata macam orang yang berkongsi ni memang ada setengahnya akan melakukan kezaliman kepada setengah yang lain. Kecualilah kalau partner tu yang dalam berniaga tu, dalam berkongsi keuntungan tu, kalau dia beriman, kalau dia amal soleh, mereka ni tak macam tu. Tapi nak dapat yang jujur, yang amanah, kan, dalam berkongsi keuntungan ke, berkongsi perniagaan ke, sikit je orang dia. Tapi ramai yang akan berlaku kezaliman. Okey, ni Nabi Allah Daud sebut pada zaman dia. Okey, adakah memang sekarang berlaku seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Okey. Kemudian Nabi Allah Daud, kalau kita baca sampai pada keterangan ayat ni, dia mengatakan lelaki yang 99 ekor kambing, memiliki 99 ekor kambing, itulah yang bersalah. So dia kena pulangkan balilah kambing itu kepada si lelaki itu. Okey, isunya adalah lepas daripada peristiwa itu, tidak lama kemudian Nabi Allah Daud dia mengetahui dengan yakin. Dia macam dia terfikir, ini ujian Allah kot. Dia kata, sebenarnya kami telah mengujinya. Kami telah mengujinya merujuk kepada Nabi Allah Daud. Dia mengetahui bahawasanya dua orang lelaki itu rupa-rupanya adalah malaikat. Sebab apa? Macam mana dia boleh masuk ke tempat dia? Datang ke mihrab. Tak dikenali pula tu. Kan? Kemudian Nabi Allah Daud dia macam terfikir, ini ujian Allah nak tengok aku ni macam mana jatuhkan hukuman ni. Lalu Nabi Allah Daud dia buat apa? Dia minta ampun kepada Allah. Kalau kita baca ayat Quran tu, Allah mengatakan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Nabi Allah Daud ni pun dia buat apa? Dia pun terus meminta keampunan kepada Allah, kepada Tuhannya, sambil dia merebahkan diri, maknanya dia bersujud dan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, kat mana kemuskilan cerita ni? Okey. Kemuskilan cerita ini ialah tang mana dia muskilnya? Okey. Kat mana yang boleh mengelirukan adalah kenapa Nabi Allah Daud sampai dia kena minta ampun? Kenapa sampai dia bertaubat? Biasanya, selalunya kita dengar kalau orang berdosa, dia kena minta ampun. Dia kenalah bertaubat. Betul tak? Tapi, kenapa Nabi Allah Daud pula dia nak minta ampun, dia bertaubat ni? Apa dosa dia dah buat? Sedangkan kita mengaji, kita belajar, para Nabi dan Rasul ini mereka terpelihara daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah. Kenapa dia minta ampun? Ini ulasan para ulama tafsir. Okay, kita kena letak kedudukan para Nabi dengan Allah.
Mereka ni sangat dekat. Jadi para nabi ni, mereka ini akan buat yang sesempurna yang mungkin. Mereka akan buat yang the best. Jadi kalau macam ada kurang sikit, mereka rasa macam dah buat salah sangat. Macam tu. Soalannya kalau kita bagi dia, contohnya kalau kita bagi pada seorang ni markah dia 99 lah. Kan? Patutnya kalau kita, Alhamdulillah, tingginya 99, satu je dapat 100. Kita rasa macam, 99 ni dah tinggi lah kan. Tapi para nabi ni, mereka rasa, kenapa tak 100 ya? Dia macam tu, dia rasa macam, para nabi ni dia rasa macam ada kekurangan lagi. Sebab mereka tahu, mereka kenal Allah, mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Jadi dekat sini menunjukkan, seperti Nabi Allah Daud, dia macam memperakui akan kekurangan dia dalam memberikan keputusan tadi tu. Keputusan yang kes ekor kambing tu. Macam mana kita boleh kata macam tu? Sebab ayat ni menunjukkan Nabi Allah Ibrahim, dia kan ayat tu kata apa? Dan dia mengetahui dengan yakin, sebenarnya kami ni nak testing dia je. Mana dia tahu, malaikat rupa-rupanya Allah nak testing dia ni, nak tengok macam mana bagi keputusan. Kan? Lepas tu kenapa dia minta ampun? Bukan sekadar itu. Kalau kita tengok dalam kisah tersebut kan, kenapa pihak yang ada 99 ekor kambing betina tu tak disoal jawab? Tak disoal jawab. Yang bercakap tu siapa? Yang bercakap tu yang lelaki yang diambil seekor kambing tu. So maksudnya kalau dalam perbicaraan, maksudnya sepatutnya defendant dan plaintiff dan defendant, mereka kenalah dua-dua itu ditanya, disiasat kan, macam mana plaintiff, macam mana defendant. Tapi dalam kes ini seolah-olah lelaki yang dia rasa dia dianiaya tu yang bercakap daripada mula sampai habis, tanpa ada persoalan kepada lelaki yang telah dituduh tadi, yang telah menzalimi dia. Disitulah sebenarnya kekurangan, tapi kekurangan tu bukan kekurangan yang boleh mendatangkan dosa, sebab para Nabi ni maksum. Bukan Nabi Daud ni macam dia terlalu culas sangat, kan, sampai dicuai, tak. Di sini dia panggil apa? Ni dia disebut dia memberikan keputusan yang baik, tapi belum lagi terbaik. Maksudnya Allah nak mengajar kepada kita bahawasanya bagilah yang terbaik. Buatlah yang sesempurna mungkin. Jadi itulah perasaan yang dihadapi oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kalau dia buat keputusan yang salah, tentu Allah dah tegur. Sebab Allah ni, kita tahu Allah Ta'ala pasti akan menegur para rasul. Ada banyak ayat Quran. Kan, ditegur. Kan, Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Tapi dalam hadis kan, sebab itu dia pergi cari Khadir, Nabi Allah Khadir. Sebab Allah tegur dia. Nabi SAW sendiri pun lagi banyak ayat Quran. Ya Allah menegur Nabi, tindakan Nabi ditegur Nabi SAW. Ada. Jadi begitulah yang berlaku kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan kita tengok bukti. Betul tak Nabi Allah Daud ni dia buat keputusan yang salah? Kerana ayat yang selepas itu Allah mengatakan faghfarna lahu zalika, maka kami ampunkan kesalahannya itu. Kesalahannya itu ini hanya untuk fahamkan kita bahawa Allah ampunkan. Apa yang dia rasa macam, alamak, kenapalah tak tanya satu pihak lagi, rasa macam kurang je, rasa macam tak sempurna dia. Kes itu dikendalikan. Lepas tu Allah kata apa? Wa inna lahu indana la zulfa wa husnu ma'a. Sesungguhnya Daud ni dia mempunyai kedudukan yang dekat dengan kami dan tempat kembali yang baik. Dari sini terbukti kan bahawa Nabi Allah Daud ni dia tak
maksudnya dia tak bias lah. Maknanya dia buat keputusan tu secara objektif. Setakat apa yang dia dengar, kan, fakta yang dia dengar, maka dia buat keputusan ikut apa yang dia faham lah. Namun, seperti kita sebut tadi itulah, kan, yang lebih sempurna sangat-sangat, yang lebih akmal, lebih afdal, dia kena mendengar lah. Kan, dan ayat ini Allah kata, Nabi Daud ni, kedudukan dia tinggi tau, di sisi Allah, dekat dengan kami kedudukan dia ni. Dan dia tempat tinggal yang baik. Ayat ni membuktikan, siapa tu Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Maknanya dekat sini, okey, kemuskilan, okey, saya harap beberapa kemuskilan tentang kedatangan dua lelaki ini dalam keadaan yang tak sebenar-benar sudah pasti memberikan kejutan dan menyebabkan Nabi Allah Daud takut. So, dekat mana yang muskilnya? Patut ke seorang rasul ni dia perlu takut? Kita telah terangkan tadi. Okey. Patut ke seorang rasul, seorang raja, dia maksudnya dia berada pada tempat yang tertutup, kan, daripada orang ramai, sedangkan dia sepatutnya berada dalam tempat dan keadaan orang senang nak akses pergi kepada dia. Ini pun telah kita terangkan tadi. Jadi Nabi Allah Daud ini, kalau kita kata dalam kes ini, Nabi Allah Daud ini dia buat apa dia betul. Tetapi yang lebih betul macam tu. Itu kata Syekh Salah, dia kata yang lebih aula, dia kata wal afdal wal akmal. Kata Syekh Salah, sepatutnya yang lebih aula, lebih utama. Dia tak ada tempat yang tersorok macam tu. Yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih baik dan lebih akmal, lebih sempurna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimanyakumullah, saya rasa cukup dengan pengisian ringkas pada malam ini. Ini sebenarnya siapa yang ikut kelas menjejaki kisah 25 Rasul hari Jumaat malam Sabtu, dia dah selesai belajar dah maklumat ini. Tapi disebabkan kita, Allah, dengan takdir Allah, tajuk kita dalam buku Mawaqiful Anbiya ni, dia selari dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi senanglah untuk difahami. Okay, ada apa-apa soalan tak tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah nak tanya? Dapat penjelasan ke, ataupun masih terkeliru ke, ada apa-apa nak diulang kembali ke, ataupun ada apa nak kongsi maklumat tambahan pun sangat dialu-alukan. Ada tak? Okey, kalau tiada, kita jumpa insya-Allah malam besok kitab Taurat. Insya-Allah kita akan belajar sambungan lagi kitab Taurat menurut Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak-banyak semua tuan-tuan dan puan kerana sudi menemani saya bersiaran langsung di aplikasi Zoom ini. Terus disalurkan di FB page Malaysian Tadabbur Academy, adalah untuk menunaikan tanggungjawab kita memahami kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Kita jumpa lagi tuan-tuan minggu depan. Kita masuk kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi izinkan saya paparkan sekejap apa kita nak belajar pada minggu depan. Okay, minggu depan kita masuk kisah Nabi Allah Sulaiman. Kita nak lihat perkara pertama. Lepas tu kita nak tengok kisah Nabi Sulaiman dengan dia ada kuda-kuda yang jinak. Lepas tu kita nak tengok bagaimana ada satu jasad manusia yang Allah letak dekat depan takhta Nabi Sulaiman. Siapa jasad itu? Ini kita akan perbincangkan pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.